Okey, seterusnya masih lagi dalam faktor persekitaran demografik, okey, dari segi kependudukan. Okey, so bagaimana uh, kepadatan penduduk dalam sesebuah negara ataupun dalam sesebuah kawasan, adakah berlaku perpindahan dari segi geografi. Okay, so adakah berlaku perpindahan penduduk dari segi geografi. So itu adalah geographic shift. Alright. Okay, so kita tahu kat bawah tu dia cerita pasal US lah. Dia kata about 14% of all US residents move each year with a shift toward the Sun Belt states and away from rural areas. Okay, so dia cakap uh, kat US, orang orang banyak berpindah kan. Okay, dia cakap kat US orang banyak berpindah dari kawasan pedalaman ke kawasan bandar kan. Okay, so itu trendnya di US. Okay, dulu kita pun macam tu juga. Dulu kita lagi, kita pun macam tu juga lah. We used to do that, right? Yang mana penduduk kawasan pedalaman, okay, banyak berpindah ke bandar. Okay, tapi yes, okay, that happen juga. Memang masih berlaku. Okay, kalau kat Malaysia, memang ada perubahan yang tersebut. Okay, yang mana kita banyak berpindah ke bandar. Okay, saya ingat lagi kalau masa saya kecil-kecil dulu, kecil lah masa sekolah rendah contoh, uh, kalau buat kenduri kahwin dia sebut, okay, oh my, kena attend kenduri kahwin, okay, means that I will be expecting saya akan balik, saya akan kena pergi ke kawasan kampung-kampung kan. Okay, so tu kalau contohnya lah. Okay, tapi nowadays ataupun dari saya menengah lagi ataupun bukan menengah lah, masa saya dah 20 macam tu, okay, kalau sebut kenduri kahwin, tak semestinya pergi kampung. Okay, kita will be expecting kenduri di di kawasan taman perumahan kan. Okay, so it's different lah. Okay, so maksudnya berlakunya perpindahan penduduk dari kawasan luar bandar atau kawasan pedalaman ke kawasan bandar. Okay. Tapi ni tidak sebenarnya benar juga. Okay. Betul. The idea is orang akan berpindah dari kawasan yang kurang peluang pekerjaan ke kawasan yang lebih banyak peluang pekerjaan. Okey, tapi kalau dekat KL sebenarnya, KL dah jadi terlalu padat. Okey, instead of orang pindah, orang akan pindah. Dia bekerja di bandar, tetapi dia duduk di kawasan yang jauh sikit. Okey, kawasan yang tenang sikit. Okay, ini merujuk kepada yang high level lah ya, yang high level macam pegawai-pegawai. Okay, so dia tak nak duduk dekat crowded place in KL. Okay, so dia akan duduk jauh sikit, macam dia duduk belah Nilai. Okay, so tengoklah map ya, okay, kat mana Nilai, kat mana KL dan sebagainya lah. Okay, sebab apa? Sebab it's too crowded in KL, dia nak kawasan yang lebih tenang di luar bandar sedikit. Okay, dan dia don't mind travelling a bit. Okay. Instead kalau setakat Ipoh KL, Seremban KL tu memang diorang berulang lah. Okay, sebab tak sama macam Sabah ya. Okay, Sabah nak pergi satu tempat takes 2 hours kan. Okay, dekat Semenanjung tak. Okay, dari segi Ipoh tu Perak. Okay, Perak nak pergi KL tu it takes memang 2 jam. Okay, tapi senang lah. Okay, transportation tu agak boleh lah kan. Adalah hoping melompat-lompat juga macam daripada komputer ke, tapi is much easier and much more convenience lah, right? Bukan nak kutuk Sabah ya, tapi but that's the reality lah that we should fight off. As Sabahan we should be more open untuk this kind of things, okay? Okay, so tapi nak cerita kat sini is a geographic shift. Okay, so mana berlakunya perpindahan dari dari luar bandar ke kawasan bandar. Tapi bila dah terlalu padat, walaupun masih bekerja di bandar, tapi dia berpindah ke kawasan yang hampir ke bandar. Okay, yang saya nak cerita,
kawasan-kawasan kampung macam di Nilai, di Seremban ya, uh, berlaku pembangunan kat sana. Okay, so maksudnya di kawasan kampung tu sendiri jadi bandar. Okay, disebabkan orang dah ramai ke bandar, bandar tak muat. Okay, so kebandaran tu merebak ke kawasan-kawasan yang berhampiran. Itu nak ceritanya. Okay, so that is, so itu memberi kesan kepada pemasar. Contoh rumah lah kan. Contoh rumah. Okay. Cara hidup kan. Okay, walaupun masih kampung tapi cara hidup seperti bandar kat situ kan. Okay, sebab dah banyak pembangunan. Okay, so itu adalah kesan geographic shift, kesan perpindahan penduduk dari satu kawasan ke kawasan yang lain. Ini contoh saja, okay, contoh di US. Okay, so dia kata makin ramai di West and South and makin kurang penduduk di Midwest and Northwest of US ya. Okay, yang mana dia orang US berpindah daripada kawasan pedalaman ke kawasan metro. Okay. Okay, dan tapi zaman sekarang ni, okay, especially after the COVID itself, kita boleh lihat perpindahan semula trend ya, sebab adanya online kan. Okay, sebab ada COVID, okay, hari tu PKP, ramai yang dah balik kampung dan boleh bekerja secara online. Okay, so berlaku lagi shifting kat situ. Okay, so dia kata kat sini changes in where people work. Okay, yang mana adanya telecommunication, adanya home office, boleh kerja dari rumah. Okay, divorcing or separating lah. Okay, divorcing or separating ni satu hal juga. Okay. Okay, ini juga about family tadi. Okay, yang mana seorang duduk di kita PJJ, long distance couple kan. Okay, seorang duduk di Sabah, seorang duduk di Semenanjung, anak-anak di Semenanjung. Okay, that's hard. Alright, okay, so tu contohnya lah. Okay, diorang tak berpisah, diorang tak bercerai pun atau berpisah. Okay, diorang baik-baik je. Okay, tapi okay, kerana mencari rezeki, okay, jarak memisahkan kan. Okay, 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 so tu adalah that's the trend nowadays. Okay, so PJJ tu macam biasa. Okay, it's macam biasa. Dulu masa saya di Semenanjung antara Kelantan dengan Perak, okay, boleh tahan lagi lah. But saya memang tak boleh hadam kalau seorang di Sabah, anak di Semenanjung. Okay, itu memang saya tak boleh hadam lah. Okay. Anak-anak baby ya. Aduh, kan. Okay, so you know, guys, okay, you kena kuatkan jati diri because life is not that easy ya. Alright. Okay, so tu. Okay, so tu dari segi perpindahan penduduk dalam faktor demografi. Next adalah faktor demografi juga. Okay, next adalah perubahan dalam pekerjaan. Tengok apa ada dalam perubahan dalam pekerjaan penduduk. Okay, apa berlaku kat situ? Okay, so dari segi pekerjaan pula, okay, so apakah pekerjaan-pekerjaan penduduk? Okay, so ni juga berlaku perubahan lah ya. Yang mana yang of course memberi kesan kepada pemasaran. Okay, sebab pekerjaan tu kita tahu, pekerjaan tu menentukan pendapatan dia, menentukan cara hidup dia kan. Okay, menentukan apa yang dia pakai, apa barang yang dia beli. Okay, so tu adalah bagaimana pekerjaan mempengaruhi pemasaran. Okay, so kalau ikut trend, makin lama orang makin dalam sebuah negara tu makin lama orang makin terpelajar. Okay. Dari segi pekerjaan, makin lama seseorang tu akan makin lama penduduk sesebuah negara tu akan jadi makin terpelajar. Dari segi pekerjaan pula lebih menuju ke arah pekerjaan Kuala Putih. Okay, maksudnya makin menuju ke arah bila dah terpelajar, dia punya pekerjaan pun pekerjaan yang
lebih high ranking lah, alright. Lebih jadi pegawai, lebih jadi engineer, okay. So lebih ramai golongan-golongan profesional wujud dalam industri pekerjaan, okay. Okay, so macam dia cakap, the population is becoming better educated. Okay, between 2006 and 2016, dikatakan the number of professional workers is expected to increase 23% and manufacturing is expected to decline 10%. Okay, so ni manufacturing ni dia merujuk kepada operator pengeluaran lah. Okay, so lebih ramai profesional dan lebih rendah peburuh, okay, dilahirkan dalam sesebuah negara ataupun menjadi ciri kependudukan sesebuah negara. Okey, selain daripada ni, apa lagi perubahan yang berlaku dalam pekerjaan? Mungkin perubahan berlaku dalam bidang-bidang pekerjaan. Okey, sekarang banyak kerja-kerja yang online, kerja-kerja yang berkaitan dengan IT, IoT kan. Okey, banyak yang automation kan. Okey, so kurangnya keperluan kepada buruh kasar dan sebagainya lah. Okey, so tapi bertambah, kita jangan tengok yang kurang saja, kita tengok bertambah kepada yang automation, kepakaran mechanical kan, okay, kepakaran tersebut, okey. Okey, so tu dari segi pekerjaan, okey, yang membawa kepada keperluan-keperluan barangan yang berbeza. Okey, contoh buruh kasar berbeza. Okey, kalau dia kerja engineering mechanical berbeza, civil berbeza, okay, dan sebagainya lah. Okay, so that's it untuk dari segi perubahan dari segi aspek pekerjaan.